Tu dia sambil kita mendengar lagu-lagu macam Uniboy, Zenakal. Untuk anda semua yang baru menyaksikan waktu ini, lagu trending sekarang Salahku. Inilah pakcik tengah tengok ni. Saya tengah tengok ni. So untuk anda semua yang menyaksikan, jangan ke mana-mana. Sekarang anda bersiaran di Facebook Live Tivet Mara dan juga FB Live KPLB sempena dengan Expo Tivet at KPLB. Dan waktu ini pengisian cukup menarik, iaitu pengisian yang berbentuk tahu dan buat, iaitu DIY, do it yourself, iaitu macam mana kalau kita ada syarikat, mungkin kita nak memohon sesuatu, mungkin berurusan dengan organisasi luar, dan juga paling senang macam mana kita nak minta kerja. Sudah tentu kita ada sesuatu selain daripada sijil, kita sudah tentu ada macam portfolio yang mana depan dia perlu ada resume. Di sinilah kita akan belajar selama beberapa minit ini. Untuk anda semua, catat, kalau ada kertas boleh juga catat, terus buat, dan mungkin resume anda sebentar lagi kalau boleh hantar dan submit kepada kami, kami akan lihat dan perbetulkan. Dan untuk waktu ini kita pun ada cikgu, dan saya perkenalkan diri saya, nama saya Syam Putra. Bolehlah anda juga tuliskan kat situ kalau ada pertanyaan. Waktu ini secara langsung kita buat tutorial bagaimana membuat resume. Dan untuk anda semua, kalau boleh untuk anda berkongsi dengan ramai orang, tolong share dan like dan juga komen apa sahaja yang anda boleh lakukan dekat situ supaya manfaat ilmu ni dapat berkongsi atau dikongsi dengan ramai orang. So waktu ini kita akan belajar menggunakan PowerPoint saja, dan resume kalau dulu pakai kertas punyalah berjela-jela, tetapi kali ini kita lebih infografik dan nampak visual dan lebih menarik. Jadi saya undang waktu ini, siapa tak kenal kepada Saleh Studio sesatunya, orang kata cikgu kita pada waktu ini petang ni. Jom Cikgu Saleh. Herkesani mengalirlah di kau menjadi raksa. Kita dah bertongkolok bagai ni. Hari ni kita bukan resume kepada Istana Negara, tetapi kita nak buat resume untuk diguna pakai kepada bakal majikan, kan Cikgu Saleh? Betul. Hai, jadi Cikgu Saleh cerita sikit. Cikgu Saleh dari mana datang ni bertongkolok bagai? Baru lepas kahwin ke apa ke? Cuba cerita sikit. Cerita. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya dikenali sebagai nama orang cakap social media, saya menggunakan nama Saleh Studio. So petang ni kita nak kongsikan macam mana nak buat resume dalam kita menggunakan aplikasi PowerPoint. Kita ringkaskan daripada panjang berjela tu, kita menggunakan infografik. Dan sekarang ni dunia pun dah tak ada berjela-jela dah. Kita nak yang penting dan menarik. Dan kalau ada 10 resume, semua sama je yang 9. Tiba-tiba ada satu resume, alah cantiknya, comel, kreatif, padat dan memang terbaik. Jadi itu yang kita nak buat pada waktu ni. Jadi Cikgu Saleh, waktu ini kita ada penonton-penonton secara alamaya dari KKTM Petaling Jaya, iaitu pelajar-pelajar semester 2A yang akan juga sama-sama buat resume ni secara online juga. Dan pastikan untuk anda semua yang menyaksikan ini boleh juga turut sama buat, dan nanti email kepada kami untuk kami lihat dan semak, dan kita macam bagi markah lah kan. Mungkin kita boleh betulkan apa yang patut, apa yang tidak. Jadi permulaan ni, setiap orang perlu ada apa ni cikgu? Okey, permulaan dalam menghasilkan resume ni, perkara yang paling penting ada beberapa item lah. Okey, yang pertamanya mengenai kontak informasi, maklumat peribadi, nama kita, alamat, nombor telefon dan juga email. Penting keempat-empat ni supaya kita punya majikan, bakal majikan tu tahu siapa kita macam. Dia bila tengok sekali imbas je dah tahu dah.
Jadi bila ada bahan tu kita dah siap-siapkan dululah. Betul. Contoh macam gambar, nama, jangan lupa pula nama sendiri kan. Kan keluar nama lain kan. Nama lain, nama gelaran ya. Jangan gunakan nama gemaran. Gemaran pula. Gemaran. Gelaran. Nak cakap nama glamour lah tu kan. Jadi kalau nama glamour boleh. Contohnya macam kalau nama Cik Kia e-sport, itu tak sesuai lah. Kita tengok kita punya penggunaan. Betul. Kalau Cik Kia nak jual kerepek ke apa boleh. Tapi kita kalau boleh, kalau kita punya tujuan resume tu disampaikan kepada siapa. Kalau tujuan tu kepada formal, contoh nak minta kerja, kita gunakan nama penuh kita yang ada IC dan sebagainya kan cikgu kan. Selain daripada tu, kita kena gunakan nombor telefon yang betul-betul kita pakai. Jangan kejap lagi setahun atau sebulan 2 bulan kita dah tukar. Sama dengan email. Betul. Penting tu. Yang mana yang kita anggapkan bertahun-tahun lah supaya benda tu berpanjangan. Betul. Jadi di social media kita di Majlis Amalan Rakyat, terima kasih anda, ada 70 orang menyaksikan secara bersemuka maksud secara online. Terima kasih untuk anda semua. Tolong kita share supaya ilmu ini yang sangat berguna kepada anda semua dan semua. Tak kisah boleh share kawan sekolah ke yang sedang orang kata tanam anggur ke apa ke. Mungkin dah banyak kali dah pergi minta kerja tak dapat sebabkan apa? Dia punya resume dia 2 buku. Betul. Tak payah 2 buku tu, kita kena satu short line and pun simple. Cukup memadai lah. Kalau saya sebagai majikan, saya akan ambil lebih yang kreatif, resume yang kreatif, lepas tu padat dan orang cakap menarik lah. Itu lagi terbaik. Bila orang tengok je tu kan. Tapi tak apa-apa pun. Selain daripada itu Bashar, gambar yang kita gunakan tu adalah lebih baik gambar yang orang cakap clean, sharp. Janganlah gambar blur, lepas tu gambar belakang yang macam ni lah, macam ni ke. Jangan. Kita bukan nak buat iklan-iklannya kan. Jadi gambar tu mengikut tujuan. Kadang-kadang mungkin gambar IC macam ni pun tak sesuai, yang berdepan macam ni je. Kita mungkin sengit sikit. Macam tu senyum sikit. Jangan senyum macam kelam busuk. Macam tu pun tak sesuai juga. Betul. Jadi gambar itu mainkan peranan. Sebab gambar itu first impression. Last forever orang kata. Macam tu. Jadi jom kita mula. Kita mulakan dengan membuka aplikasi PowerPoint. Gunakan aplikasi PowerPoint. Ini yang saya dah buat malam tadi lah. Sikit-sikit review. Tapi kita buat yang barulah. Yang barulah daripada first step. Daripada first step. Ya, sebab pelajar-pelajar 2A, kelas 2A IoT ni, mereka dah ada buat business plan mereka daripada awal. Jadi resume ni adalah bahagian depan yang menggambarkan diri mereka. Okey, first kali apa yang perlu kita buat ialah kita pergi pada file new lah. Macam biasalah. Cuma bila keadaan secara standard ataupun standardnya dalam PowerPoint ni dia akan melintang. So kita kena ubah menjadi dia. Kita rotate lah orang panggil lah. Macam mana nak rotate tu? Ya Allah. Kita pergi pada design. Okey, design. Design. Kat sini ada slide size. Slide size yang bahagian sebelah 3 daripada tepi tu ya. Ya, betul. Okey. So kita klik saja kat sini, kita pergi pada page setup. Page setup. Okey, windscreen ni kita tukar kepada A4. Aduh, tak boleh nak pick up lah. Tapi apa kata kita ulang balik kejap lagi tapi balik, tak apa. Aduh, lambat pula proses pak cik ni. Okey, kita cancelkan pula. Kita cancel semula, kita ulang balik. Okey, sekali lagi ya. Saya akan start. Okey, kita akan pergi dekat buka tadi. Kita tutup balik. Kita mula daripada new presentation. Okey, lepas tu kita pergi pada design. Design. Ya Allah. Ini anda di rumah kena boleh ambil take note ataupun print screen video. Kalau kat handphone tu ambil macam ni, print screen yang bahagian ni. Print screen supaya boleh tengok balik semula ataupun review balik semula tengok. Okey, dekat design yang 4 daripada kiri, tekan design dan bahagian tu ada slide apa benda tak nampak pula aku. Slide size. Slide size. Okey, slide size. Lepas tu kita klik pada situ. Kita pergi pada dekat page setup. Kalau dekat words dia ada page setup untuk vertical dengan horizontal. Betul. Tapi ni kita klik page setup dan kita pergi pada slide size form. Slide size. Windscreen. Okey, paper A4 size. A4 size. Maksudnya kalau nak print pun boleh. Okey. A4 size ada A4 tu ada banyak jenis ya. So kita pergi height kita lebar dia tu 17-19. Okey, dengan ketinggiannya ada 27.52 lah cm. So kita klik kat sini. Okey, ini tak ada masalah. Kita scale up saja. Okey.
So kalau ada tak dapat, boleh bagi tahu lah, kita akan ulang semula. Okey Basham. So sekarang ni kita punya resume ni awalnya dah berbentuk sebegini, dah menegak. Menegak. Okey. Macam mana yang dekat rumah tu, yang dah tengok tu, dah boleh sampai tahap ni? Kalau tidak nanti boleh komen kat situ, cakap nak ulang ke, nak 1000 kali ulang pun okey ya. Terima kasih Yusri, terima kasih Aman Reza dan juga Amar Nasir, juga Razman Ishak yang menyaksikan ni. Tolong sama-sama bahagi dekat adik-adik, share supaya share ni akan menyebabkan mereka pun belajar. Okey, jom sambung. Okey, so kalau saya sendiri, saya tak akan pakai click to add title lah. Saya akan remove. Buang lah tu. Delete saja Kita delete dan yang bawah ni pun kita akan delete. Okey. So Abang Syam, untuk orang cakap resume ni, kita jangan biarkan dia kosong. Maksudnya better, lebih baik kita ada two color atau three color. Maksudnya nanti orang akan tengok lain daripada biasa. Kan bila kita macam sebelum ni, macam saya kerja kilang dulu, nak minta kerja tu dah macam-macam. Yelah, semua nak letaknya. Betul, satu color khusus daripada semua satu tu, semua dia nak campur semua. Semua dia nak letakkan dalam tu, jangan. Itu yang orang kata macam alamak ini tak sesuai. So jom kita tengok color mana kita nak cuba. Memandangkan Salih Studio hari ni pakai baju yang sama pula dengan alas meja. Kita gunakan warna ni. Kita guna dua color. Dua color lah. Warna ni dengan tu. Yes, gabungan mantul tu. Mix dia tu cantik lah. Yeah, terbaik so, Cok. kita pergi pada shape. Shape. Kita ambil rectangle. So kita tarik, drag tarik sini. Dia macam tu. Macam tu. Ini adalah side untuk, kalau saya akan letak side untuk pengenalan diri, maklumat peribadi, macam gitu menarik. So yang ni saya akan hide dia punya outline ni, no outline lah. Jadi dua bahagian ya. Dua bahagian. Yang ni kita boleh tukar color. Macam kita cakap tadi, kita nak pakai color matching macam ni kan. Betul. So kita ambil lah color warna biru gelap sikit. Baru nampak pro itu kan. Baru dah ada dia punya orang cakap background tu. So next, apa yang perlu kita buat ialah Abang Syam, kita cari gambar kita yang macam tadi, awal-awal tadi kita dah bagi tahu. Kan gambar bulat baik, ataupun jangan posing yang ada bina yang senonoh. Kalau nak ber-TikTok tu, TikTok lah dalam resume, janganlah ber-TikTok bagai buat gambar macam ni kan. Buat gambar yang macam proper, macam tu nampak daring mata macam tu kan. Jom pilih gambar. Gambarnya dah ada dah. Gambarnya dah ada, saya dah allocate dekat saya punya desktop. So jangan lupa tolong share, like dan share supaya semua dapat manfaat. Betul. Especially untuk anda semua, boleh komen kat situ kalau faham. Jom cakap faham, next. Kita tahulah. Setakat ni Muhammad Effendi, terima kasih. Sifu Muhammad Salih Studio. Tak sampai lagi Sifu macam tu. Aduh Sifu. Kita kongsi, kita share. Kita bukan mengajar, tapi kita share apa yang kita ada. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pun boleh bagi tahu kat situ apa yang menarik untuk kita tambah baik kan. Saya setuju dengan Abang Syam. Jom kita letak gambar lah ni. Macam mana kita nak masukkan gambar kita? Kita pergi pada insert, klik pada feature. Feature profile. Feature profile. Insert, masukkan gambar ya. So macam saya ni dah ada tadi, saya allocate dekat desktop. So saya masukkan gambar saya. Macam tu. Aduh, gambar terbaik tu. So kita boleh cut kan? Boleh. Tapi kalau dalam ni, janganlah kita ambil gambar ni setepek kat situ. Setepek sampai kaki nampaknya. Bukan ke kaki, ke bumbung-bumbung siling pun nampak. Siling letak ni. Aduh, hai. Kita kenalah orang cakap apa, kreatif sikit, mungkin ambil bahagian sampai dada saja kan. Betul. Jadi macam mana nak crop tu? Kalau nak crop, kita nak crop, kita klik pada crop ni, sebelah sini, dekat feature format. Picture format. Di sini kita klik crop to shape. Boleh ada shape bulat ke lonjong ke apa ya? So kita klik pada sini. Tiba-tiba jadi oval. Cantik lah. Tapi tak sesuai. Tak sesuai juga sebab nampak bumbung tu. So kita crop balik, kita klik pada aspect ratio 1:1. 1:1. Satu ni sebah satu. Macam tu. Aspect ratio. Ada juga bawah crop tu ya. Jom so, kita klik situ. Kat sini. Apa yang terjadi?
macam itu pula. So dia dah jadi bulat. Okey. Okey, so kita kecilkan kita punya Kecil sikit. Cross. Bulatan. Macam tu. Jangan lupa tekan shift. Supaya tak cakap tak lari dia punya skala tu. Yes. Yes. Pernah dulu tarik. kan yang kita jadi yang macam tembam ni jadi kurus. Jadi bila minta interview, gambar lain. Kan orang dah mulalah tak percaya ya. Macam tu. Satu lagi, bila kita dalam PowerPoint ni Abang Syam, kalau kita nak resize gambar tu, kita jangan lepaskan button shift. Itu kejap lagi kan macam Abang Syam cakap tadi lah. Kan daripada cantik, solid apa semua tiba-tiba jadi kurus macam tu. Kurus macam tu kan. Tiba-tiba betul. pula pendek terpenyek. Itulah. Distortion dalam istilah fotografi. Wow, distortion ada terbang dia. Okey, itu dah nice dah kalau mungkin nak nampak bahagian sampai dada je baru cantik kot. Okey, memandangkan tuan gambar ni nampak ada lekuk sikit. Dia tak lekuk. one pad, dia tak six pad, dia jadi one pad. Kita kena crop sikit. Okey, kena crop sikit. Tak apalah kan. Tarik nafas lah macam tu. Gitu. So untuk anda semua, wow, ramai yang tengok, 52 orang. Terima kasih kerana stay dan anda yang stay, thank you so much. Anda boleh share kat situ kan Saleh. Betul. Supaya ilmu ni semua orang dapat. Dan Betul. ilmu resume ni selalu resume sangat simple. Kali ni kita bagi resume yang mungkin lebih infografiknya dan menarik. Jom kita tengok lagi. Okay, so saya ambil yang sesuai lah dengan saya punya gambar. Okay. Okay, kita taklah tadi macam tadi. Kalau kita tak potong, kita tak crop tu dia jadi over lah. Jadi melengkung pula gambar. So tak cantik. So Alright. dah habis macam ni Macam simple, just klik dekat luar je. Pam. Wow. Siap gambar saya. Siap gambar tu. Tinggal nak masukkan letak kat bahagian mana. Selalu letak gambar ni kat bahagian atas lah kan baru cantik kan. Betul. Kita letak saja atas ni. Terima kasih Iman Hadif pasal pertandingan selfie kemerdekaan. Bila nak buat naik yang bahagian selfie kemerdekaan tu kemungkinan nantikan akan diumumkan. Apa-apa pun untuk waktu ini kita belajar dulu ya. Belajar dulu Iman ya. Okey, macam alright. bila kita dah siap satu ni, gambar saya tadi ni, apa yang perlu ataupun apa yang nak saya buat, kita nak ada satu background pada bahagian belakang pada gambar tu. Oh, ada background pula. Yep. So, kita akan pergi pada insert. Insert, shape. Okey, saya masukkan shape circle juga sebab gambar saya tu dah circle. Okey. Oh, macam tu. So ni tadi kita cari color yang tema dengan baju saya lah. Baju yelah. Kan? Ya. So macam Abang Syam punya baju tadi dah ada. Dah ada dah kat situ kan. So saya buang outline. Okey, gambar saya ni bila nampak tak dia dah jadi ke belakang. Ke belakang macam ni nak ke depan pula. Kita ke depan, kita klik right click. Right click tengok sikit. Kita bring to front. Ya Allah senang je sebenarnya kan. Okey, so saya letak pada adalah border dia situ kan. Okey, so saya akan groupkan dia. Kita boleh groupkan dia. Okey. Maksudnya dia akan fix kat situ dua-dua tu kan? Yes. Okey, jom. Mana dia punya icon group ni? Okey, good info. Terima kasih Muhammad Rozaimi dan juga Iman Hadif. Terima kasih Mara tolong jawab. Mara tolong jawab. Nanti kita jawablah Iman. Sekarang kita belajar dulu Iman ya. Sabar Iman. Tak lari, menang dikejar. So apa-apa pun Rozaimi terima kasih ya. Waktu ini kita belajar dulu. Kejap lagi mungkin akan ada auditor yang akan menjawab. Okey, jom terus. So gambar dah ada tapi detail kita tak ada di dalam ni. Apa yang perlu kita buat? Kita masukkan gambar. Nama, sorry. Nama. Okey, so saya klik tulisan pun boleh dapatkan tulisan yang paling sesuai lah. Okey, saya letak Muhammad Saleh bin nama penuh kita lah kan? Ya, betul. Okey, so kat sini saya pakai tulisan yang mudah orang faham. Jangan terlalu serabut tulisan tu nanti orang tak faham. Maksudnya bakal kita punya apa ni? Employer atau pemajikan kita tu. Majikan tu tak faham apa nama ni cakap. Okey, so next, apa yang perlu kita masukkan lagi macam? Mungkin kita terus letakkan email atau nombor telefon ataupun alamat. Okey, email atau alamat Okey, tapi sebab iaitu bagi yang detail kita yang paling minta maaf lah nak singsing lengan ni bukan apa, dah semangat ni kita nak belajar ni singsing lengan terus ni. Okey, seterusnya next letak kat situ. Okey, saya letak kat tepi sebenarnya ada tujuan. Saya nak letak satu ikon kat sini menunjukkan macam orang cakap benda tu saya punya detail. Nama lah detail lah. Betul. Mana dah dapat ikon-ikon tu kat
Okey, mana untuk pula ikon tu? ni kita pergi pada insert. Insert. Okey, saya masukkan ikon, kita kena cari yang sesuai lah. Okey, so macam semalam saya dah ada kumpul. Kalau saya nak cerita panjang ni, saya ambil copy dan paste saja. Okey. Sekarang kita nak kena buat step by step dia tu kan? Step by step. So macam ni saya dah ada punya maklumat ni, bukan maksudnya infografik ni saya dah masukkan. Okey. Right, so saya dah masukkan satu infografik. Ini macam Dia punya simbol, simbol dia. Simbol dia. Listen Liu. Terima kasih Mirul. Untuk Mirul baru nak mendapat kerja. Mirul ni kalau tak silap dia baru dapat kerja. Semestinya dia akan belajar untuk buat ni. Mana tahu dapat kerja yang lebih bagus. baik, Okey, jom. Tengok-tengok kena jadi designer pula. Dia designer pula. Okey. Betul. Abang Syam, ni nak cerita sikit. Mungkin macam ni dia boleh buat create profile untuk syarikat dia. Okey? Syarikat dia kan. So next apa yang perlu saya buat? Saya nak masukkan Copy dan ni saja kan nama tadi supaya dia punya tu tak payah kita adjust lagi kan. betul. Okey. So saya masukkan alamat lah. Alamat nombor 25. Okey, ni saya short je lah Cakap je lah Jalan Syamputra. 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 Okey. Syamputra. Okey, bla 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 sampai habis. Okey. Sampai habis lah. Alamat kita lah kan dengan postcode dan sebagainya. Alamat ni nanti manalah tahu dia tak dapat hubungi kita dengan menggunakan phone, email. Tapi sekarang zaman dah maju. Ya, betul. Mesti boleh punya. Okey, tu adalah sebagai alamat saja. Okey. So next kita masukkan nombor telefon, kita copy dan paste saja. Dan paste saja ya. Dekat sini Syahril Idris dia kata jangan lupa tekan shift nak elak dari gambar distorted. Betul. Distort tu maksud gambar tu lari macam tadilah, besar lebar semua kan. Itu tekan shift betul. Sebab dulu kalau pakai Photoshop pun kena tekan shift tu supaya dia punya size tu tak melepeh kan. Betul sangat tu. Okey, so terima kasih kepada Syahril ya, Syahril Idris. Syahril Idris. Ada pertanyaan daripada Muhammad Fahim. Sedikit pertanyaan selain daripada Adobe Illustrator sesuai tak untuk DIY resume? Okey, saya cerita sikit dekat siapa ni? Fahim. Atau Atau nama glamour dia Kensin. Pemain Kensin ni pemain e-sport negara. Hebat ni, terbaik. Jadi Kensin boleh ke? Boleh. Okey, sebenarnya kita buat dalam PowerPoint ni adalah kepada orang cakap orang yang ataupun individu yang tak ada illustrator. Sebenarnya dia boleh berkarya kan, tapi dengan mudah. Dia menggunakan PowerPoint lagi mudah, simple kan. So kalau macam illustrator tu memang boleh buat. Itu memang adalah yang terbaik. Orang cakap tapi dia boleh pilih tulisan-tulisan yang lebih wow lah. Betul, vektor pun banyak yang dia nak pakai untuk ikon-ikon, tetapi ini adalah pilihan kepada individu ataupun orang yang tak ada software ataupun aplikasi Adobe Illustrator. Dan Muhammad Afendi Halim, pakai font apa yang sesuai? Kalau saya lah pakai font apa mungkin saya suka font yang nampak professional. Betul. Jangan yang berkerawang tu orang pun tak faham nama dia siapa, orang pun pakai kantam bersambung-sambung. Betul. Jadi pakai yang font Arial ataupun apa panggil Times New Roman. Times New Roman pun yes, boleh. Itu. Tapi kita jangan terlalu pakai tulisan yang terlalu surat khabar besar sangat kan. Nanti bila kita tak tahu printing tu macam mana, nanti mungkin bila dekat-dekat tu nanti ada masalah yang double ke ataupun tak nampak. Itu menunjukkan orang cakap kita punya bakal majikan. Okey, next macam. Okey, jom kita sama-sama. Terima kasih Puan Aznira Abdullah. Terima kasih di atas perkongsian sifat-sifat sharing is caring. Jom masuk ke KTM MJI dan IKM terbaik. Terima kasih Puan Aznira Abdullah. Inilah dia timbalan pengarah Kolej Kemahiran Tinggi Mahara Petaling Jaya Hal Ehwal Akademi. Terima kasih Puan Aznira kerana menonton, dan untuk anda semua, anda yang melayari waktu ni di Majlis Amanah Rakyat live secara istimewa. Hari ini kita bukan saja ada forum tadi sebelah pagi, dan petang ni kita ada pengisian ilmu sedikit untuk cara nak buat resume untuk anda semua graduan-graduan yang sedang melanjutkan atau dalam pengajian sekarang ni kat rumah ke kat mana saja yang tengok mungkin ada sikit ilmu, kita akan gunakan. Okey, ini ikon untuk katalah kita nak letakkan sebagai mungkinlah kita punya bakal majikan. Mungkin dia nak tahu kita ni ke boleh kita bercakap, skill kita tu. Yes,
tapi kita letak saja sebagai bahasa language. Kalau dia sebaik-baiknya kita ada dua pilihan. Satu kita buat dalam bahasa Inggeris, dan juga satu lagi dalam bahasa Melayu lah. Betul. Tapi kebiasaannya kalau international punya syarikat antarabangsa ni, dia memerlukan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris lah. Dan semestinya kalau macam ni, kenapa kita letak ikon kan Saleh? Mungkin bagi saya kan, tak perlu kita nak letak nama kat situ. Betul. Kita letak ikon tu orang tahu dah, oh itu nama dia. Betul. Tak payah alamat. Macam tu kan. Jadi lebih mudah. Dan ni ada satu soalan nak tanya, boleh tak kalau nak buat resume, boleh tak saya letakkan rating apa skill yang boleh saya buat? Contohnya penguasaan bahasa Melayu 4/5, macam tu. Boleh ke buat macam tu? Boleh sebenarnya. Siapa nama dia ni? Listen Liu. Okey, itu sebenarnya memang perlu kita masukkan dalam kita punya resume. Sebenarnya saya nak cakap, tapi tak sampai ke bahagian tu lagi. Okey, dia dah advance dah kita. Tapi dia baguslah. Baguslah dia nak tahu kan. Jadi kita baru buat yang bahagian profile, yang description profile yang basic dulu. Sejak lagi di sini kita akan masuk ke bahagian rating skills tu. Okey, jom. So yang ni nampak macam macam buku ni bahasa, dia boleh baca dalam bahasa apa, dia boleh mendengar dalam bahasa apa sebenarnya itu. Tapi saya nak cerita sikitlah kepada anda. Sebenarnya benda ni adalah macam orang cakap general. Kat sini kita kongsi macam mana kita nak dapatkan infografi ataupun idea macam mana kita nak buat resume yang orang kata lebih baik. Sebelum ni mungkin 2 slide. Tapi insyaAllah selepas anda mengikuti perkongsian pada petang ini, InsyaAllah jadi slide. Ada slide je. Dan susunan tu terpulang pada anda semua lah. Kita bagi cadangan saja. Kadang-kadang nama tu ke atas, tapi kalau anda fikir nak letakkan email dulu ke, itu kadang-kadang terpulang. Tetapi waktu ni kalau kita tengok yang atas, kita dah tahu dah nama dia Saleh Studio, Muhammad Saleh kat situ. Bawah tu yang penting-penting dulu yang atas. Jom kita teruskan. So macam tadi, kalau kita nak tulis semua itu mungkin makan masa, tak sempat untuk habiskan masa. So kita ringkaskan sedikit. Okey, macam so untuk boleh. ni saya copy saja yang kat atas ni. Yang kat atas je. Saya dah benda dah ada kat dah atas. ada, copy and paste je. Nanti kita tukar saja dia punya info dia. Sambil tu terima kasih Amir Syafiqah. Amir Syafiqah ni adalah orang kata juara bina badan ya. Sebab Amir Syafiqah ni antara yang kita kenali di Sukan C, dia pernah menang. Terima kasih, sihat-sihat. Antara orang menjaga pemakanan juga. Pemakanan pun kena jaga juga. Terima kasih Amir Syafiqah kerana sudi. Syam Halim, terbaik marah terus berjaya. Alhamdulillah. Ida Rus Ali, hai Cikgu Saleh, guna software apa ni? Mungkin baru masuk. So Saleh guna software PowerPoint. Manual KB. Okey, terbaik. Okey. So tadi macam hari tadi, Eda Irus Eli. Payah juga nak menyebut nama dia ni, tapi sedap nama dia. Ida Rus Eli, nama-nama orang sekarang macam itulah. Kita nak panggil Cik ke ataupun ya ini Cik Puan. Cik Puan Okey, Cik Puan. Saya gunakan software Adobe. Maafkan saya. Satu lah. Syashul kita. Saya gunakan software PowerPoint saja. Tapi tak larang kalau nak buat yang Illustrator, Photoshop. Tapi itu ikut level. Ini yang kata orang, kejap lagi nak pergi dah ni. Alamak, hilanglah pula resume aku. Masa ni lah kita buat. Macam tu. Sambil tu, jangan lupa untuk like dan share perkongsian kita pada petang ni. Ya, terima kasih untuk anda yang stay waktu ni. Saleh suara tak kuat. Ada orang kata Saleh suara tak kuat, kena jerit sikit macam dengarlah suara macam tu kan. Suara saya okey ke? Suara saya tak kuat Tak kuat, kena macam kenakan buah kurma. Kenakan buah kurma. Terus saya teringat pula nak makan kurma. So apa-apa Saleh, kita dah ada 2 dah ikon. Yes. So macam tadi, apa tadi, siapa nama tadi bang? Yang mana tu? Dia tanya dia nak ratingkan dia punya. Listen Liu. Yes, boleh. Kalau you rasa you nak masukkan rating, tak ada masalah. Lebih baik sebab you punya anda punya majikan tahu anda punya level macam mana. Jadi kan kalau letak 100, contoh bahasa Inggeris 100, penulisan pun 100, berbahasa pun 100, bila pergi meeting dengan outsider nanti tak seperti indah kabar rupa. Jadi kita kena mendalami dah juga kan. Kalau kita agak-agak macam cakap pun ada logat-logat lain sikit, letaklah 9/10. Tapi kalau boleh tak payahlah letak. Kita bagi kemahiran yang value added kan. Dan Amir Syafiqah kata, saya lepasan marah. Tahniah Amir Syafiqah.
jurusan perabot. Alhamdulillah. Dan kalau jurusan perabot kata nak buat resume ni pun okey juga untuk syarikat ya. Suara pak cik memang OP. Aduh cok. Memang OP lah. Okey, so masukkan lagi yang lain ya. Okay, next kita ambil bentuk ikon apa ni? Convocation pula. Sebab kita nak masukkan kita punya taraf pendidikan. Okay. Tak payah kita nak tulis dulu. Ya Allah, zaman dulu kan, zaman pakcik-pakcik lah gitu kan, nak tulis taraf pendidikan, taraf perkahwinan, semua jenis taraf kat situ. Anak berapa, semua nak tulis. Sekarang tak payah dah. So tak payah, kita letak ikon saja. So nampak simple lah, lebih simple. Okey, orang dah tahu dah. Oh macam ni kita. Orang dah tahu dah ni lulusan apa. Okey, contohnya kita ambil SPM. Okey lah, dia nak masuk ke SPM. Mungkin diploma ke dan degree. Oh macam itu je. Terbaik. Ini saya copy dan paste saja sebab saya nak ringkaskan, nak cepatkan benda ni. Tapi konsep dia dah nampak lah. Warna dia ada 3 color pun dah okey dah. Ada biru, ada ikon tu warna kuning. So tak adalah warna-warni pelangi kat situ pula keluarnya kan. Okey. Jadi itu kita dah ada graduation, SPM, mungkin kita ada sijil atau diploma. Contohlah sijil IKM, JB contoh, Johor Bahru, yes. Dan melanjutkan ke diploma pula kan. Kalau kita nak letakkan kita punya niche tadi macam Amir Syafiqah, sijil jurusan perabot macam tu pun boleh juga, baru orang tahu kan. Yes, baru orang tahu taraf pendidikan. Ya, macam saya memiliki sijil kulinari tahap 5. Tulis kat situ. Macam masak tu tutup mata je jadi masak. Sekali lagi macam mana bang? Sahabat terima kasih. Tuan Putih, suara pakcik okey dah macam suara Franco. Franco kasih. Franco ni tahu tak Salih Franco tu siapa? Siapa tu? Wira Dunia yang dia ada tali untuk hook kepala orang. Itu dia Wira Dunia. Masa dia main wrestling tu, dia baling dia tali, hook orang tu macam tu. So suara macam ni lah, suara dia macam ni. Bukan macam Pekat pagi tadi. Tak. Itu suara lain ya. Itu suara Yusuf Tayyub tu. Okey, baiklah. Untuk anda semua, kita dah sampai ke level ketiga dah. Kita boleh buat lagi pengisian lain. Betul. So next apa yang perlu kita masukkan lah. Contohnya kita boleh letak kita punya hobi juga. Hobi. Okey, barulah dia tahu kita suka apa kan. Kadang-kadang pengisian dalam tu pun memainkan peranan juga. Betul. Kebanyakannya majikan yang international ni antarabangsa ni, dia memang mengambil, orang cakap ambil tahu apa dia punya staff tu minat. Okey, waktu ni terima kasih Amir Syafiqah, tolong share dekat situ dia ada Tuan Putih. Terima kasih untuk tolong share, dan ramai yang kat sini yang menyaksikan, ada 38 orang. Kalau seorang pun ada usaha untuk tolong share ke mana saja, anda pun dah salah satu orang kata yang memberi sumbangan kepada Mara, khasnya dalam menyampaikan mesej kami pada petang ini untuk menyampaikan ilmu bagaimana menghasilkan resume untuk digunakan di pelbagai bentuk yang kita nak, iaitu contohnya kalau kita nak buat profil syarikat, profil individu, resume untuk minta kerja. Dan waktu ni kita dah ada 4 item kat situ, termasuk dengan hobi. Okay, ini hobi memancing, bersukan. Ini saya letak spesifik sikit lah. Bersukan. Sometimes kan diorang kena tahu juga hobi tu apa kan. Bila kita nak macam pekerjaan yang mengakibat pekerjaan yang menuntut kepada orang tu nak kandidat yang sabar. Dia tengok hobi memancing. Salah orang mancing ni orang yang sabar. Jadi itu dia nak sampaikan secara tidak langsung. Macam itu. Lain macam bunyi tu, adoi. Bunyi apa pula tu? Okey, tak apalah. Okey. Adlan, Muhammad Adlan, terima kasih. Setuju sama-sama. Okey. Alright, jom kita teruskan lagi. Untuk yang sebelah kanan ke ataupun kita nak buat sampai bawah? Ini kita buat sampai sini je lah. Tapi kalau tuan-tuan ataupun penonton kat situ, kat di luar sana tu nak tambah konten di bahagian bawah ni pun tak ada masalah. Cumanya Abang Syam jangan terlalu serabut kan. Betul. Nanti nampak cakap apa, Messi orang panggil. Okay. So next kita masuk color yang
agak menarik sikit. Saya akan pergi pada shape. Saya pergi pada rectangular. Okey. Oh, dah letak macam tu pula. Oh, macam tu. Aduh, cantiknya. Okey, so untuk sini kita tukar colour lain sikit boleh, Pak? Okey, warna apa tu nak? Kita ambil colour ini sebab contoh je kan. So, merah ke? Cantik juga merah tu. Oh, warna tu. Nampak warna yang soft kan? kita nampak warna yang agak soft sikit. Dan untuk anda yang masih lagi bersama, ada 33 orang, terima kasih menyaksikan FB Live ini, dan saya sangat-sangat menghargai anda semua melibatkan diri dalam FB Live waktu ini. Dan waktu ini selama berapa hari ini, 5 hingga 8 kita ada Expo TVET at KPLB, yang mana satu usaha untuk memberikan kesedaran tentang pentingnya TVET di kalangan kita warga Malaysia untuk merebut peluang dan menggilap potensi yang ada. So untuk anda semua, kalau nak dapatkan orang kata informasi tentang MARA, terutamanya TVET, boleh type dekat bahagian mana-mana platform kata carian TVET MARA, seperti di Facebook, Instagram dan Twitter. Anda hanya perlu type ke situ TVET MARA dan keluar official page untuk Majlis Amanah Rakyat ataupun TVET MARA, dan dekat dalam tu memang banyak info-info yang berguna. Anda pastinya akan rasa sangat-sangat teruja dengan apa yang ada dalam TVET MARA. Ui, dah siap dah punya. So kat sini kita boleh masukkan pengalaman bekerja lah. Walaupun sengit tapi nampak nice kan, maksudnya kita horizontal tapi nice. Okey, pengalaman bekerja itu salah satu daripada item yang sangat bagus. Betul. So kalau anda di luar tu, saya rasa mesti ada pengalaman. Yang mana berpengalaman bekerja tu, okey. Yang mana fresh graduate tu, just letak fresh graduate. Fresh graduate lah. Tapi kalau fresh graduate, mungkin dia ada latihan industri di mana-mana. Masukkan sekali, jangan masukkan tinggalkan benda tu. Okey. Okey, sama-sama tu daripada GMI. Terima kasih GMI untuk share waktu ni. Cantik tengkolok tuan-tuan. Alhamdulillah, tengkolok ni untuk kita orang kata menghalusi seni, bukan saja dalam resume tapi seni dalam berpakaian. Macam tu. Perlu tak resume kena letak konsep? Cikgu Saleh macam ni tu. Lee Hsien Liew. Oh, bagus Lee Hsien Liew ni Nak tanya sikit, konsep tu konsep macam mana, apa? Mungkin dia dalam kulinari nak kena ada buah-buahan ke boleh. apa ke. Sebenarnya dia tak ada limit dalam orang cakap dalam untuk buat resume ni ataupun dalam seni ni, dia tak ada limit. Cumanya benda tu jangan terlalu syarat. Terlalu betul. syarat nanti bakal majikan pun tengok, alamak penuh sangat dia punya resume. Dia ada light clean. Bio di situ, bio. Okey, baiklah. Untuk Sekejap dia terkeluar biar. biar dia, biar api dia. So apa pun bahagian tu, walaupun dia bahagian tu tapi dia nampak pro kan? Yes. Okey, itu antara pengalaman kerja. Terima kasih Amir Syafiqah Auto Support. Terima kasih. Pengalaman kerja tu kita letak 1 tahun di R&D lah sebagai contoh. R&D, betul. Department, lepas tu syarikat, PKP, Teguh Jaya. Oh, gitu ya. Kalau kita Teguh Jaya, kalau kita nak letak dari tahun 2005 ke 2020 pun boleh juga kan? Betul. Okeylah, itu saya letak konsep di bawah. Konsep kita bawah lah. Ini saya kecilkan sikit. Itu okey juga, orang tahu jelas. Oh, dia ni ada pengalaman setahun. Tak payahlah dia nak membilang-bilang berapa, tolak dari situ dah sejam. Okey, so 2002 2019 2020 macam tu. Saya letak sale marketing. Ya, betul, sale marketing. Nanti kita akan tengok kalau macam ni, kemungkinan dalam bahasa Inggeris kan. Kalau boleh bahasa Inggeris lah, depends on situation. Jangan anda nak bagaimana. Saya tunjuk just untuk dapatkan ilham. Okey. Alright, ni saya kecilkan sikit lah untuk kesesuaian lah. Okay, so lepas pengalaman kerja, kita boleh masukkan kemahiran. So yang ni tadi kita Copy saja. Okay, copy. Tarik saja di situ. Okay, ni boleh anda juga untuk komen kalau kat situ ada soalan, kita direct akan menjawab persoalan anda semua. Dan ini medan untuk anda berkongsi juga dengan kami. Untuk anda semua kalau nak berbual kat situ pun bagi tahu daripada mana, apa masalah anda, boleh bagi tahu.
Menarik lah benda tu. Warna tu memang naik So Okey. untuk kemahiran ni mungkinlah kalau di KKT MPJ ni ada kemahiran elektronik dalam IoT. So letak je IoT contoh. IoT ataupun kemahiran apa kita panggil kemahiran Arduino. Dia ada skill tu. Betul ke? Ataupun Photoshop ke, Photoshop lah kita buat. IoT tu. Okey, so yang bawah tu kita buat dia ada kemahiran dari segi apa nama tu? Aplikasi ni apa nama? Photoshop. Okey. Adobe lah senang. Adobe Photoshop, Adobe betul. Adobe Illustrator ke. Okay, kita contoh lah. Mungkin ada dua ke macam tu kan. Anda kena letak kemahiran ni supaya orang tahu. Sebab kita membawa benda ni. Sebelum kita bercakap, orang sebut nama awak siapa, boleh terangkan diri dalam interview. Inilah kertas inilah yang menjadi kita punya wakil. Betul. Mau bagi. Wow, dahsyatnya resume. Dia dah wow je, dia dah tak ada fikir panjang dah. Dia akan cakap yang ini yang kita mahu. Okey, daripada Majlis Amanah Rakyat, warna apa yang sesuai untuk resume yang formal Cikgu Saleh? Warna apa tu? Okey, kalau untuk warna ni kita jangan gunakan warna yang terlalu gelap lah. Ini macam saya buat ni sebenarnya masih lagi orang boleh membaca. Sebab walaupun warnanya gelap, jangan letak warna hitam. Betul. Boleh nak letak warna hitam tapi kena main colour. Main colour dia. Dan colour tu pun jangan serabut. Kalau di luar negara macam kalau kita tengok melalui orang cakap website daripada Google, Pinterest dan sebagainya, dia orang letak pakai satu colour. Kebanyakan dia akan pakai dua colour atau tiga colour. Tapi kalau ikutkan warna yang formal, warna biru adalah warna yang formal dengan warna merah. Itulah mungkin warna itu. Tapi warna-warna tak sesuai, contohnya warna pink, purple mungkin ada sikit sesuai lah. Tapi kalau kita lihat, kita boleh research dekat Google, memang warna yang memainkan peranan warna biru. Biru memang warna yang profesional. Macam itulah ikut saya punya ni lah. Baju ni pun warna biru kan. Itulah nak cakap lah ni sebenarnya, nampaklah formal macam tu. Okey, Khairul Hakimi, bila nak buat tu? Nak buat. Ada main ML pula dia bertanya kat sini ya. Main ML malam-malam bila ada masa je. Okey, jom kita pergi. Okey. Kalau untuk kemahiran ni, kalau contohlah saya ataupun anda di luar sana ada kemahiran orang cakap machining pun boleh masukkan specialist. Contohnya spesialis dalam mungkin machining, masukkan dalam situ. Contoh sini saya letak je spesialis, padahal bukan pun. Ini just untuk dia spesialis dalam tu ya. Okey, ni spesialis. Okey, letak situ. Wow. Nanti kalau macam ada certified apa tu, jangan lupa masukkan sebab itu adalah nilai anda. Nilai kita. Orang tengok sekali, wow, dia ni dahsyatnya. Ya ini yang kita cari. Dah lah boleh dapat kerja. Ada nilai tambah iaitu pandai Adobe Illustrator. Inilah kita bagi tahu. Sebab majikan ni tak tahu dekat badan kita ni tak ada tulis pun. Kita kena tulis kat dalam resume tu. Yes, kita yang kena portray kita punya diri kita sendiri. Diri kita. Okey, seterusnya. Kalau boleh jangan sembang lebih. Bukanlah maksudnya jangan tulis lebih-lebih. Jangan orang kata overclaim. Yes, overclaim. Dia punya specialist ala-ala mengkalah lah profesor macam tu kan. Macam tahap dia buat Illustrator ni dia yang buat. Itu janganlah macam tu. Bahaya. Tapi kalau kita rasa memang kita pakar dan ada sijil kemahiran tu, tak salah kita mengakui sebab kita pun kena ada satu keyakinan untuk kita letak. Contoh kita dah menang pertandingan inovasi lah bagai semua, kita memang letak. Mungkin bahagian pengalaman tu pun, penlibatan pun boleh masuk dalam ni kan. Itu apa pula tu nak masuk? Ini kita nak pergi kepada achievement. Itulah achievement tadi tu. Okey. Ini saya letak bawah ni, tertinggal buat tadi. Tinggal pula achievement kita. Letak kat sini lah. Yes. Nampak tak? Kita ambil anak panah. Nampaklah macam sasaran tu mengena. Yes, sasaran tu mengena. So kat sini saya tarik je, nanti tuan-tuan boleh tengoklah. Kalau ni masukkanlah achievement. Contohnya dah buat apa orang cakap? Pencapaian dia. Pencapaian. Mungkin dia pernah pencapaian dia memenangi pertandingan inovasi ke apa ke. Gold medal. Macam KKTM Petaling Jaya yang baru-baru ni memenangi Gold Award, Gold pingat emas di Apprentice Innovation and Research
exhibition atau IREX siri ke-8. Jadi boleh tulis sini. Jadi that's why kalau anda merupakan pelajar-pelajar IPMA ataupun pelajar-pelajar TVET MARA, inilah masanya. Bukan saja belajar di teori je. Rebut peluang beraksi dalam pertandingan-pertandingan sebab nak masuk ke dalam ni. Yes, itu adalah diri anda. Anda boleh jual diri anda. Bukan orang lain, tapi anda. Okay? Betul. Ada soalan? Assalamualaikum. Amal mulakan dengan bismillah. Oh, from Mr. Kuchai with love. Alamak, with love bagi satu kali macam ni. Okay. Alright, Amin Angah. Harap-harap boleh belajar untuk buat resume. Okay, seterusnya Cikgu Saleh kita. Okay, next apa yang perlu kita ambil ataupun ini dah kira nak dekat lalas. Nak dekat lalas dia tu. Selepas ni kita ada slot DIY yang lain pula. Oh, alamak, DIY pula. Okay. Ingat DIY tu macam buat-buat sangkut baju ke apa ke. Rupanya DIY ni pun DIY punya ya. Okay. So untuk anda semua bagilah love sikit, bagi like kat situ yang baru menyaksikan kami 33 orang ni. Terima kasih. Kalau anda dah share, tulis kat situ dan share. Manalah tahu kita nanti nak pilih anda sebagai orang atau viewers yang baik hati ni untuk dapatkan oleh-oleh daripada Majlis Amanah Rakyat. Okey. Okey, yang bawah tu kita jangan lupa masukkan reference orang yang boleh bercakap, rujukan ataupun rujukan individu yang boleh bercakap mengenai kita. Contohnya kita punya pensyarah, betul. Recommended orang yang tahu tentang kita. Yes. Bukannya nanti telefon kenal tak Saleh tu? Siapa Saleh ramai ada Saleh Muhammad Saleh. Oh, dia tahu kita siapa. Yes. Bila sebut contohnya Hisham, kenal, semua orang kenal. Hisham mana? Hisham Tapawek. Andoi, promote sekali kali. Kan? Jadi macam itulah. Jadi kita reference atau reference tu perlu ada. So yang ni tu kita kena tukar lainnya bawah tu reference tu. Contohnya Datuk Syamputra. Boleh. Datuk Syamputra. Satu hari dapat. Ya, Datuk ya, memang dah jadi Datuk dah sekarang ni pun. TPR. Apa tu? Tapawek. Andoi. Okey, tak apa Datuk, tak apa. Baiklah, itu lupakanlah itu Datuk tu ya. Okey. So yang itu seterusnya apa tadi? Okey, ini kemahiran. Kemahiran kita nak tulis apa? Kita tukar lain lah. Terima kasih Amir Syafiqah dan share. Terima kasih MN Anga dan share dekat grup community. Wow, grup community ni akan dapat banyak sebab ini akan dapat dilihat, ditonton ya. Terima kasih Yuni Dentan dan share. Thank you. Terima kasih anda semua, memang baik hati. Yang seterusnya kita nak isi apa tu? Kita masuklah sekiranya kita ada kompetensi. Kompetensi. Ini sebenarnya bergantung kepada anda kat luar lah. Jika ada yang lebih baik boleh masukkan. Tak ada masalah. Betul. Okay? Alright, so contohnya kita ada satu CJ kompetensi. Macam tadilah Adobe apa semua ni pun boleh masuk. Ini yang betul orang cakap memang memberi orang cakap pendapatan yang melebihi daripada orang kebiasaan. Orang tengok kita ada extra value kat situ. Kita letak. Ini kalau untuk mechanical lah, Bashar saya cerita untuk mechanical. Mechanical untuk kompetensi tu kan. Welding. Oh, itu dia. Okey. Vector 3.2. Contohlah. Oh, macam tu. Sebagai contoh. Ini pun dah nak last sebenarnya ni macam. Okey, so sebenarnya kalau ikutkan ini adalah hampir penamat bagi resume saya sendiri kan, untuk yang dikongsikan pada anda pada petang ini. Betul. Dan kalau bahagian bertidak atas tu nak letak nombor telefon, email ataupun Facebook pun boleh juga. Tapi awas kalau Facebook kita tu betul-betul formal tak apa. Kalau Facebook kita asyik nak membawang je, jangan letak. Okey, letak nombor telefon dengan email saja sudah memadai. Ada soalan lagi? Boleh tak buat design kat resume nak tambah lagi menarik? Ada design macam keluk-keluk lah apalah. Cikgu macam ni cikgu? Okey, animation character dekat resume, macam ada letak logo kartun kat situ ke, animation ke. Okey. Okey, tapi gambar pasport memang dibayarkan, just animation character tu nak buat lagi menarik. Okey. So untuk Liu San. Lee Hsien Liu. Ya, Lee Hsien Liu. Sebenarnya lebih baik kalau kita punya resume tu clean dan juga dia adalah dalam bentuk digital. So sekarang ni kita nak, bila kita pergi temunuga tu interview tu kita akan guna hard copy. So dia memang
tak perlu animasi sebenarnya. Betul. Melainkan kalau benda tu dihantar melalui digital. Digital ni boleh pakai soft copy kan. Mungkin Cikgu Saleh dekat bahagian bawah tu macam ada kosong, kita nak lebih nampak interaktif. Yes. Mungkin kita letakkan QR code supaya kita ada macam kita ada buat QR code tu ke video ni, saya bagi idea lah. Mungkin ke video supaya orang tengok kita punya resume, dia terus ambil handphone dia scan. Orang tu bercakap, "Hai, nama saya Syamputra Razali. Saya ni." Lagi impress tu. Kan? Jadi kita gunakan QR code, mungkin boleh bahagian tu. Tapi kalau nak letak muka, kita tak nak letak muka kita, kita letakkan kartun, itu rasanya kurang sesuai. Sebab kita nak minta kerja. Betul. Bukan kartun tu, Dek. Mungkin dia nak mungkin lah, saya pun tak tahu. Mungkin dia nak memohon pekerjaan di orang cakap bahagian animasi. Boleh cubalah. Kadang-kadang dia orang nak nampak kelainan. Siapa ni? Tiba-tiba ada QR code baru nampak muka. Boleh juga. Boleh mencuba ya. Terima kasih GMI. Tolong share antara yang tadi lagi GMI, admin GMI, tolong kita share. Thank you so much. Sekarang kita dah ke acara kata nak last, nak habis. Dah habis dah ni. Sebenarnya dah habis dah kan? Nampak simple kan? Kalau untuk reference tadi lah kita review balik sikit. Kalau untuk reference ni better kalau contoh macam Datuk Syamputra ni tadi, siapa pangkat dia tu? Siapa pangkat dia kena betul, nama pun betul, dan nombor telefon dia letak. Nombor telefon tu penting untuk kita punya bakal majikan menghubungi, sebab dia nak reference kan. Kadang-kadang dia tengok siapa lah Saleh ni, telefon Datuk kenal tak Saleh? Kenal, dia lah pekerja cemerlang 5 tahun turut-turut. Memang betul lah, habis lah macam tu kan. Jadi reference tu sangat penting, bukan sembarangan kita kena cari, dan minta izin juga kepada reference itu. Yang dia terkejut beruk pula, siapa tiba-tiba menggunakan nama kan, tiba-tiba macam saya kan minta kerja, saya letak reference Datuk Siti Nurhaliza. Kau siapa tiba-tiba kan? Nombor telefon dia, telefon Datuk tak kenal. Dah satu scammer pula orang kata, scam. Kan? Setuju? Ya Allah, cikgu ni setuju betul, senang kerja dia. Okey, so apa-apa pun Cikgu Saleh, macam mana Cikgu Saleh? Apa lagi tips? Okey, sebenarnya kita letak dalam PowerPoint ni, tujuannya adalah untuk memudahkan anda nak edit balik, boleh simpan, boleh letak dalam Google Drive. Okey, ni simple. So anytime anda di luar sana boleh edit. Kan? Betul, dan ini pun boleh jadi kita punya risalah juga sebenarnya. Kalau kita letak dekat mana-mana, kita panggil apa, kita punya profil diri kita. Betul. So dah siap semua ni, ini sebagai contoh aja tuan-tuan, anda di luar sana boleh buat lebih baik. Okay, so dah siap macam ni, save macam biasa pun boleh, PDF kan pun bagus juga, tak payah dia nak keluar-keluar macam tu kan. Betul. Okey macam saya ingat untuk sesi perkongsian resume ni macam dah sampai ke penghujung. Okey. So sekiranya anda ada masalah ataupun sebarang pertanyaan, boleh layari ataupun inbox di Facebook kita TVET Mara. Ada pula telefon saya waktu ni. Nanti dulu ya, telefon jangan telefon inbox tu. Dia nak terus telefon. Macam mana nak buat katnya. Apa-apa pun boleh inbox. Kita akan bantu anda semua. Kalau nak dah siap-siap, hantar resume ni untuk check. Bukan hantar nak minta kerja pula kat kita. Macam tu. InsyaAllah satu hari yang tu. Betul. Okay. Jadi untuk waktu ni, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Waktu ni mungkin yang terakhir, kalau boleh tolong share sekali lagi. Seorang share sekali saja. 2 kali lagi bagus, 3 kali lagi bagus, 4 kali pun lagi bagus, dan berkali-kali pun lagi bagus. Sebelum kita menutup ni, kita ada video untuk tontonan anda DIY di luar rumah. Maksudnya kita sendiri boleh buat. Kita nak servis aircon yang simple, kita boleh buat sendiri. Dan ilmu ini kita sampaikan di TVET Mara semestinya, dan juga di Majlis Amalan Rakyat, dan juga disinergikan oleh FB Live di KPLB sempena E-Expo TVET at KPLB. Samalah pula kita. Sedondon kan? Dan dalam FB Live waktu ini, iaitu Oh My TVET. Tadilah, yang ni Oh My DIY.
So apa-apa pun boleh buat sendiri untuk anda semua yang nak informasi tentang TVET Mara yang merangkumi KKTM, IKM dan juga MJII, boleh lari di media sosial atas kata carian TVET Mara. Di mana tu Cikgu Saleh? Okey, kita ada di Facebook, kita ada di IG, kita juga ada di Twitter dan kita juga ada di YouTube. Itu dia. Lain daripada portal. Betul. Dan share berkali-kali. Bagusnya unit Dentan. Dan ramai juga orang kita fikir, kenapa lah saya ni duduk kan? Bila saya berdiri nanti saya nampak raksasa sangat nampak ni. So saya duduk lah. So nampaklah kecil sikit. So apa-apa pun untuk anda semua yang melayari, semoga berjaya membuat resume DIY ni. Terima kasih Cik Saleh bagi satu semangat. Macam mana nak buat DIY ni? Betul. Semangat, bagi satu kata-kata semangat. Okey. Kalau tak cuba, kita tak tahu. Ya, kalau dah cuba, kita rasa macam nak buat lagi. Lastnya kita dapat resume yang terbaik sekali. Sebelum kita mengakhiri perkongsian pada petang ini, saya nak mohon satu benda, macam pantun satu macam. Pantun pula. Sementara tu bagi tahu hari ni adalah hari 6 hari bulan kan? Ya, betul. Kita pada 2 tahun lepas Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya ni menghantar pasukan pantun di Singapura, di University NUS, National University of Singapore, bertanding dengan 4 negara yang lain, Indonesia, Brunei dan juga Singapura, dan kita wakil Malaysia, kolej kita memenangi Johan. Jadi itu yang kita bersemenit, itu kita memakai tongkolok juara ni. Jadi saya sampaikan pantun. Sebenarnya saya bercakap tadi memikir pantun. Mulut bercakap, kepala berfikir pantun. Dari kelapa menjadi santan, dari santan menjadi minyak. Jika tersilap dalam sebutan, kami berdua minta maaf banyak-banyak. Jumpa lagi di FB Live Mara. Untuk anda semua, tolong kita share, like dan komen. Sekian. Assalamualaikum. Bye. Bye. Untuk tontonan video di IWAL selepas ini. Bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum, bersama dengan saya Akmal Hafiz Ruslan. Hari ini untuk episod Do It Yourself DIY, kita bersama dengan seorang pelajar daripada mana? Jom kita kenal dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya daripada IKM Kuala Lumpur. Nama saya Muhammad Syafiq bin Maknudin. Okey. Okey, saya daripada kos aircon. Kos aircon. Jadi kalau kos aircon, kita akan buat kerja-kerja aircon hari ini. Tapi bukan kerja susah kan? Tidak susah. Kerja senang je kan? Okay. Alright Syafiq, kalau seandainya orang pengguna aircon, masalah yang diorang hadapi apa? Okey, satunya diorang tidak sejuk. Contohnya, sejuk. Punca dia adalah filter. Filternya kemungkinannya kotor. Jadi itulah kita akan buat hari ini untuk mencuci filter, benda yang ringkas saja. Kat rumah anda boleh buat sendiri dengan bahan-bahan yang mudah katanya. Betul tak Syafiq? Mudah saja. Selalunya memang dalam bilik air selalunya ada bahan ni. Jom Syafiq tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, yang pertama berus. Okey, yang kedua sabun pencuci. Sabun pencuci tak kisah sabun apa pun. Okey. Boleh sabun Boleh. sabun basuh pinggan ke, sabun apa basuh baju boleh Okey, boleh. Alright, lagi? Okey, yang ketiga kain lap. Jika selesainya buat kerja, kita lap. Okey, jadi itu sahaja bahan yang diperlukan. Memang sangat mudah, sangat senang nak didapati. Jadi nak tahu macam mana kaedah untuk kita mencuci filter, bersama dengan kita orang selepas ini. Jom. Okey, jom. Okey, teruskan Syafiq. Okey. Pertama, langkah-langkah yang pertama, kita buka klip casing ni.
Hai, Assalamualaikum, bersama dengan saya Kamal Hafiz Ruslan. Hari ini untuk episod Do It Yourself DIY, kita bersama dengan seorang pelajar daripada mana? Jom kita kenal dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya daripada IKM Kuala Lumpur. Nama saya Muhammad Syafiq bin Maknudin. Okey. Okey, saya daripada Kos Aircon. Kos aircon. Jadi kalau kos aircon, kita akan buat kerja-kerja aircon hari ini. Tapi bukan kerja susah kan? Tidak susah. Kerja senang je kan? Okey. Alright Syafiq, kalau seandainya orang pengguna aircon, masalah yang diorang hadapi apa? Okey, satunya diorang tidak sejuk. Contohnya, Tak sejuk. punca dia adalah filter. Filternya kemungkinannya kotor. Jadi itulah kita akan buat hari ini untuk mencuci filter, benda yang ringkas saja. Kat rumah anda boleh buat sendiri dengan bahan-bahan yang mudah katanya. Betul tak Syafiq? Mudah saja. Selalunya memang dalam bilik air selalunya ada bahan-bahan ni. Jom Syafiq tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, yang pertama berus. Okey, yang kedua sabun pencuci. Sabun pencuci tak kisah sabun apa pun. Okey. Boleh sabun Boleh. sabun basuh pinggan ke sabun apa basuh baju boleh Okey, boleh. Alright, lagi? Okey, yang ketiga kain lap. Jika selesainya buat kerja, kita lap. Okey, jadi itu sahaja bahan yang diperlukan. Memang sangat mudah, sangat senang nak didapati. Jadi nak tahu macam mana kaedah untuk kita mencuci filter bersama dengan kita orang selepas ini. Jom. Okey, jom. Okey, teruskan Syafiq. Okey. Pertama, langkah-langkah yang pertama kita buka clip casing ni. Amboi kotor. Okey. Sekarang kita tengok kotor filternya. Oh, sangat kotor filternya. Jadi itulah filter yang perlu kita buat ataupun kita boleh buat sendiri kat rumah. Alright, ada berapa keping filter tu Syafiq? Okey, bagi ekor yang ini 2 keping Baik. So kaedah dia kita tarik je lah. Dia tak perlu nak tarik. tak perlu nak gunakan screwdriver, tak perlu nak gunakan apa-apalah. Hanya tangan saja, nampak tak kotor ni. Okey. So inilah dia filter yang kotor yang boleh menyebabkan udara tak boleh nak menembusi filter ini dan juga ruang udara tak sejuk sangat. Alright. Jadi kita perlu buat apa ni filter ni? Okey, filter ni kita perlu cuci dan kemudian kita pasang balik. Alright, jom Syafiq. Okey. Pertama kita tembak dulu. Pastikan kita tembak bahagian belakang Ini bahagian depan dan yang ini bahagian belakang. Yang melengkung tu lah bahagian depan. Bahagian depan. Okey. Kenapa kita kena tembak bahagian belakang tu? Supaya habuk yang masuk daripada depan dan kemudian kita perlu tembak bahagian belakang. Okey, alright. Okey, kita nampak beza dekat situ, nampak habuk tu keluar dan juga air dia senang nak menembusi jaringan filter ni. Kita buka sabun, kita letak sedikit. Selalu berapa lama bertahan kalau kita nak buat servis ni, Syafiq? Seelok-eloknya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali Alright, jadi korang boleh setkan jadual sebulan 2 kali untuk cuci filter aircon masing-masing. Okey, Encik Akmal, ini hasilnya. Okey, tapi masih basah lagi filternya. Betul tu lah, masih basah lagi ni. Kita tak boleh terus pasang. Okey, kita perlu jemur dulu supaya dia kering. Kemudian baru kita pasang supaya habuk tidak melekat lagi di tempat basah tu. Betul juga, kalau macam basah-basah ni korang tolong letak habuk yang dia tapis tu habis melekat, susah kita nak basuh, tu tak? Alright. Okey Syafiq, rasanya macam dah kering dah filter kita kan? Okey, dah kering dan bersih lagi. Jadi bolehlah kita pasang dan juga boleh kita menikmati udara yang lebih sejuk. Okey, cara pemasangannya ialah kita kena masukkan filter ke tempat asalnya. Cara masuknya ialah kita masuk dan tolak perlahan-lahan. Kemudian klip ni kita letak bahagian bawah. Okey, kemudian kita masuk yang kedua pula.
besar. Kemudian kita lap kereta ni. Tak ada peluh. Sebab benda tu senang je Kak Syafiq. Alright, jadi selesailah sudah untuk episod DIY kali ini, episod mencuci Kitchen filter dan servis aircon. itu dia. Jadi agar ianya dapat memberikan manfaat kepada anda semua, boleh buat sendiri kat rumah dan juga benda yang mudah untuk kita laksanakan. Kita jumpa lagi untuk episod DIY di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Kamal Hafiz Ruslan dalam episod DIY kali ini bersama dengan Saya Kamal Azman dengan Mazrin, Usaha dari IKM Bondipo, mengajar dalam bidang dokumentasi dan Okey, memang sangat menarikkan Kamarul. Untuk hari ini kita akan tunjukkan macam mana cara-cara yang berkaitan dengan electrical kan? Ya, betul. Apa yang menariknya? Boleh ceritakan dengan penonton? Okey, yang menariknya hari ini, saya akan Kita ada apa ni? kita ada lampu pelapor biasa yang bernilai 18 watt yang biasa kita pakai di rumah lah. Ini memang selalu ada kat rumah lah. Saya rasa semua rumah ada kan Kamarul? Rumah ada. Hari ini kita nak buat, kita tukarkan tiup dia kepada tiup LED, nama dia LED T8 ataupun T8. Okey. Kenapa kita kena tukar? Apa bestnya? Apa faedahnya ni? Apa faedahnya ni? Kelebihan dia, kelebihan T8 ni menjimatkan current sebanyak 50% daripada tiup benda flow biasa yang kita pakai di rumah. Jadi maksudnya kalau penjimatan arus elektrik akan menjimatkan juga anda punya bil elektrik. Memang sangat menarik. Okey, jadi macam ni kaedahnya, senang ke susah untuk kita tukarkan bulb kita panggil? Ini kita panggil tiup. Tiup LED dan juga tiup benda flow ni. Senang ke susah? Senang sangat. Senang. Sila tunjukkan kepada diorang semua. Okey, tengok ya. Kita ambil kita punya lampu penaflow LED, penaflow yang kita ada tu. Okey. So kita buka case dia. Okey, inilah bahagian dalam lampu pendaflow 18 watt. Okey. Kita ada apa ni? Ya, ini nama dia starter. Ini. Yang ni cok ataupun balas. Ini Ini konektor dia. dan ini untuk kabel. Ini adalah kabel untuk kabel neutral. Okey, alright, teruskan Cik Kamarul. Alright, so sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang ya. Pakcik di rumah pun boleh buat sendiri ya. So, apa yang perlu kita buat? Kita tanggalkan kabel pada terminal live ni. Okey. Kita tidak perlu lagi masuk ke dalam balas ni. Okey, so jadi kabel ni akan disambung ke? Kabel ni akan disambung ke punca bekalan. Contohnya di sini kita kan ada apa ni, kabel point tu kan. Baik. Sambung dan macam lah. Okey. Lagi kerja-kerja kita perlu buat itu saja. Kerja kedua, kita letakkan dia punya starter. Tak payah, kita tak perlu pakai starter dah. Tak payah pakai starter. Baik, alright. Okey, seterusnya kita sambungkan kabel live tadi ni ke punca bekalan live. Baik. Okey, setelah kita sambungkan, sambungkan kabel neutral tadi ke punca bekalan neutral Baik. dan kabel tadi. Simple saja, dah settle. Okey, satu lagi kelebihan tadi Cik Kamarul berkenaan dengan tiup LED ni. Okey, LED ni dia tidak panas. Dia tak panas seperti tiup rendah. Okey, jadi ini dah selesai. Dah selesai, kita boleh buat pemasangan balik. Ya. Okey. Dan pusingkan. Lockkan dia. Alright. Okey, tanpa menggunakan starter, kita onkan. Cik Kamarul. Ya, itu dia. Inilah dia hasil dia tanpa menggunakan starter dan juga menjimatkan penggunaan arus elektrik. Dan pastinya akan menjimatkan bilik elektrik anda. Dan yang paling penting juga, ianya tidak
Tak panas. Baiklah, jadi itu saja untuk episod DIY kali ini. Semoga anda boleh mencubanya di rumah dan juga boleh menukarkan lampu Kalimantan anda kepada tube LED. Baik, terima kasih Cik Kamarul. Kita jumpa lagi untuk episod yang berikutnya. Bye-bye. Alamak, kenapa pula tak boleh ni? Kak. Waalaikumsalam. Kenapa ni bang? Masalah apa? Ni lah, blower ni tak boleh hidup lah. Dah on dah. Blower hidup. Oh, boleh tolong ke? Boleh, saya boleh tolong. Boleh tolong? Boleh. Betul? Betul, saya sungguh dulu. Okey, baiklah. Jadi untuk hari ini, bagi DIY Do Yourself, kita bersama-sama dengan seorang lagi pelajar daripada mana? Jom kita kenali bersama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, namanya? Nama saya Muhammad Rida bin Abdul Syam. Okey, dari? Dari Ceras. Dari Ceras, daripada IKMKL Daripada jugalah. IKMKL juga. Pelajar bidang apa tu? SED, Electrical Cosmetic dan Industri. Okey, jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan anda untuk buat kerja-kerja apa yang paling mudah, paling ringkas untuk anda di rumah boleh buat juga. Betul. Apa dia? Contohnya kalau ini alat abang ni, saya boleh tolong mungkin alat komponen dalam elektrik ni. Saya boleh tolong tengok, saya boleh menguji ke dia. Okey. Alat mana yang mana satu rosak. Okey, jadi kalau seandainya benda yang mudah macam setrika ataupun apa-apa saja yang gunakan plug top ni, kita boleh periksa benda yang pertama dulu, benda yang ringkas. Yes, saya. Apa dia tu? Contohnya kita buka ni dulu. Kita boleh tengok dia punya terminal dan dia punya fuse. Dia punya fuse. Dia punya fuse. Oh, jadi kat sini mungkin fuse dia tu tak boleh pakai. Ya, saya. Okey, jadi kita tanpa fuse benda ni tak tak boleh hidup. Mungkin kita boleh tukarkan fuse, okey? Kita Alright, jadi kita akan buat kerja-kerja menukarkan fuse di plug top dan juga memang sangat mudah untuk anda buat apa barang-barang yang kita perlu ada. Barang-barang pengemas ada test pen. Test pen. Ya, test pen. Test pen dengan screwdriver sama tak? Sama je, test pen ni dia untuk uji ada supply ataupun tidak. Betul. Jadi anda perlukan screwdriver, test pen dan juga mungkin Multimeter. multimeter. Multimeter untuk tengok kita uji fuse tu boleh diguna ataupun tidak. Okey, kita buka dia punya screwdriver dulu. Baik. Nak tengok apa yang ada kat dalam tu. Okey. Ini ada dalam plug top lah. Baik, fuse yang mana satu? Fuse dia di sini. Fuse yang kita gunakan untuk blower ni adalah 13 ampere. 13 ampere bermaksud memang bersesuaian dengan Memang bersesuaian dengan apa ni, plug top untuk plug top. Memang kebanyakan plug top hanya guna 13 ampere. Yes, Baik, okey. Okay, kita check dia punya fuse elok ataupun tidak. Kita cocok pada fuse hujung ke hujung. Okey, jarum multimeter tidak naik. Jadi mungkin dia punya fuse ni rosak. Okey. So kita hanya perlu menggantikan dia. Baik. Jadi macam mana nak keluarkan tu? Susah ke senang tu? Dia kena berhati-hati sebab dia punya mengawal terminal ini. Okay, kita hanya perlu ambil test pen, cungkir ke hujung ni dan cungkir keluar. Dengan perlahan-lahan lah, kasar-kasar lah kan? Takut dia punya terminal ni rosak. Okey, baik. Ini tu yang rosak. Jadi kita tukarkan dengan fuse yang baru. Nak pasang. Sebenarnya saya menguji ni dulu je. Tengok dia buat dia boleh guna atau tidak. Okey, itu beza dia. Baik, okey. Kita pasang, dia tak kisah tu pasang terbalik ke? Tak kisah, pasang terbalik sama je. Jadi asalkan dia punya ampere sama dengan yang lama. Baik. Kita masukkan dia. Okey, seterusnya kita check dia punya pengaliran tak. Pengalirannya kita hanya perlu tutup di sini. Okey, multimeter naik kan? Okey, pasti. Okey, Pasti dah naik dah. Okay, so dia punya pengaliran confirm elok. So setelah check semua kita tutup dan lihat sekali lagi. Okey, kita tutup lah. Kalau terbuka kita buat ujian, bahaya. Bahaya, betul. Jangan. Boleh terkena shock elektrik. Alright. Tak kena balik. Okey, so kita skrukan semula kedudukan asal dia. Kita nak cuba pula lepas ni. Alright, kita cuba tengok. Awak pasangkan lah. Okey, saya pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Okey. Okey. Berjaya. Jadi itulah dia. Memang sangat mudah. Mungkin kita boleh buat pemeriksaan awal. Janganlah kalau dah tak boleh on, kita buang saja peralatan elektrik ni. Alright? Betul. Okey, terima kasih.
Baiklah, itulah dia DIY untuk kali ini. Kalau anda, kalau kita tengok kerosakan pada alat elektrik, mungkin fuse yang bermasalah. Kaedahnya, terus tukarkan saja fuse. Pergi je kedai, boleh kita beli fuse dan gantikan. Dan kalau untuk multimeter tu mungkin dekat rumah tu tak ada, jangan risau sebab benda tu anda boleh dapatkan ataupun kita boleh cuba buat ujian secara terperinci. Alright, jadi kita jumpa lagi untuk episod DIY yang berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum, saya Juliana binti Muhammad Lazim daripada syarikat Iman Design yang terletak di Sri Manjung Perak.